Kelebihan beribadah ketika berlakunya al-harji ataupun huru-hara. An Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dibaca dengan an Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Imam Muslim. Daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadah pada waktu huru-hara, yakni di tengah kemelut dunia yang dahsyat, seperti berhijrah kepadaku. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pendek ini tapi makna yang cukup besar kepada kita. Nabi sebut kepada kita, barang siapa yang boleh beribadah, boleh melakukan amal soleh di saat Allah mendatangkan ujian-ujian yang dahsyat. Maka hari ini tuan-tuan, dunia kita sedang melanda dengan satu ujian yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabak COVID-19 yang hari ini dah hampir 1 juta lebih manusia yang dah kena. Kalau kita tengok data yang takat tadi saya tengok, dah 1.1 juta orang yang dah terkena daripada COVID-19. Di Amerika Syarikat, tuan-tuan, hari ini data takat hari ini saja dah 280 ribu orang yang dah positif COVID-19. Maka ini adalah satu wabak pandemik yang paling teruk yang pernah menimpa dunia kita. Dan of course lah, ini adalah fasa yang sangat susah untuk kita melakukan ibadah. Tapi tuan-tuan, dalam fasa ujian macam ni, dalam fasa yang penuh kesusahan macam ni, tuan-tuan muslimin muslimat masih boleh istiqamah sembahyang. Tuan-tuan masih boleh baca Quran. Tuan-tuan masih boleh bersedekah. Tuan-tuan masih boleh mengeluarkan zakat. Tuan-tuan masih lagi buat amal soleh, berdoa kepada orang lain. Maka Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi SAW sebutkan kepada kita, diberikan ganjaran pahala macam kamu berhijrah kepada dalam peristiwa hijrah yang berlaku kepada golongan muhajirin. Tuan-tuan, kita nak dapat pahala macam sahabat-sahabat yang mujahadah, tinggalkan harta benda mereka, tinggalkan anak isteri mereka, tinggalkan tanah air yang tercinta mereka, tuan-tuan. Of course kita tak kuat, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, kalaulah kita mampu untuk beribadah, kita maintain ibadah kita macam dalam keadaan orang lain, maka diberikan ganjaran pahala yang sebesar macam itu. Sebab tu ada satu hadis, kalau tuan-tuan tengok ada satu video yang dikeluarkan oleh di page Kokom dan di ML Studio, kan, Mat Lufi Studio, baru keluar kemarin. Saya baca satu hadis, Nabi kata, barang siapa yang dia Allahumma salli alaihi wasallam dalam keadaan musafir ataupun sakit, dan dia tak boleh menunaikan satu ibadah ataupun solat fardu, solat Jumaat ataupun ibadah yang dia buat ketika dia sihat. Maksudnya dia ni terpaksa ditinggalkan ibadah tu disebabkan keadaan dia sakit ataupun dia keadaan musafir. Maka Nabi SAW sebut diberikan ganjaran pahala macam waktu dia buat, waktu dia sihat. Maksudnya dia tak boleh pergi masjid macam sekarang ni, kan, tak boleh pergi masjid, sembahyang Jumaat tak boleh, sembahyang fardu pun tak boleh. Dan arahan yang terbaru daripada Jabatan Mufti, sembahyang dulu dia bagi 5 orang, kan, jawatan kuasa masjid boleh buat sembahyang jemaah. Tapi sekarang tak boleh dah, azan dan terus balik, tak boleh dah. Disebabkan wabak yang semakin tak boleh nak kawal ni, kan. Maka orang yang biasa duk sembahyang tu, maka dapat pahala macam dia pergi sembahyang juga. Disebabkan wabak ni lah. Syekh Ali Al-Qadhi, seorang ulama di Qatar, dia kata apa? Ketika wabak virus berlaku, maka harus ke atas kita meninggalkan tempat-tempat untuk solat berjemaah dan sebagainya. Tapi pahala diberikan sama berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka hari ini keep maintain kita punya penjagaan kesihatan. Kita jaga kita punya hygiene, basuh tangan kerap. Lepas tu siapa dalam bab wuduk, kan, kita bincang. Bismillah. Kalau boleh tuan-tuan, wuduk ni bagi setiap masa ada. Kita duduk di rumah ni, jadi duduk di rumah. Cuma laki bini tu janganlah galak lebih sangat. Kadang-kadang bini pun kuat mengusik juga. Bini saya selalu mengusik. Saya ambil wuduk, kan, selalunya kami sembahyang jemaah. So biasanya ambil wuduk, saya nak keluar, bini saya dia pergi pegang. Dia buat naya tu. Janganlah kerap sangat, kesian. Kan? Kita nak waktu ni adalah waktu yang sesuai untuk kita nak istiqamahkan fasa untuk kita belajar untuk berwuduk. Berwuduk dalam keadaan yang sentiasa berwuduk. Jadi laki bini tu salinglah peringat. Tanya isteri kita yang ambil wuduk lagi. Selalu bini pula selalulah tanya isteri pula, abang ambil wuduk lagi. Inilah fasa yang terbaik kalau tanya saya, adalah fasa yang kita boleh jaga wuduk kita. Kita usahakan untuk kita jaga wuduk. Sebab waktu mana lagi kalau kat luar, susah kita.
Kita selalu dalam keadaan duduk di luar ni kadang-kadang sibuk dan sebagainya. So sekarang adalah waktu yang terbaik. Tuan-tuan percayalah, kalau duduk di rumah tuan-tuan boleh jaga wuduk, tuan-tuan duduk di luar sangat senang untuk jaga wuduk. Sebab senang di luar tu dia akan masa tu rasa dia lagi cepat berlalu. Duduk di rumah ni rasa lambat, tengok jam 10 kali. Kan? Pagi saja 14 kali buka peti air. Sampai peti air tu cemui tengok dia kata lohang lagi mai, orang lain bagi orang lain pula. Sebab tu kalau kita tengok, maka kalau duduk di rumah kita boleh jaga, percayalah tuan-tuan nanti tuan-tuan duduk di luar pun lagi mudah tuan-tuan jaga wuduk. So sekarang is the best time untuk kita mulakan disiplinkan untuk kita sentiasa jaga wuduk dalam kehidupan kita. Trust me, wuduk itu ada satu benda yang sangat ajaib dalam bab menjaga kita daripada wabak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, kita dah baca dah semalam. Nabi sabda, barang siapa yang dia dalam keadaan yang berwuduk, yang mana datangnya malaikat Israel datang nak cabut nyawa dia dalam keadaan berwuduk, maka dikurniakan pahala seperti dia mati syahid. Maksudnya tuan-tuan ambil wuduk je. Duduk dalam keadaan berwuduk, malaikat Israel tetap mai cabut nyawa. Allah sebut dah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dalam bab ajal confirm akan mai, tak lewat tak awal. Dalam cuma waktu Israel nak mai tu, tuan-tuan dalam keadaan berwuduk, maka diberikan ganjaran pahala macam dengan orang yang mati syahid. Dahsyatlah. Sebab bila malaikat maut mai, malaikat Israel mai, dia tak abang dulu nah. Dia mai kata ni, Mina, aku nak mai ambil hang ni sekejap pukul 2:30 pagi nah. Hang standby lah. Tak ada tuan. Dia cerita dia mai tu sadaqallahul azim dah. Kullu man 'alaiha fan dah. Binasa terus lah. Dia tak ada bagi amaran dulu. 10 minit boleh minta. Kalau atas dunia tak apa tuan. Kita boleh tangguh. Nak semayang. Masuk isyak ni. Orang kita kata semayang pukul 1 lagi lah. Boleh tangguh. Tapi dalam bab kematian tak boleh tangguh. Hang ulama ke, pemimpin ke, rakyat ke, kerajaan ke, pembangkang ke, ustaz ke, founder ke, ejen ke, stokis ke. Hang ni jutawan ke, hartawan ke, tak ketahuan ke, siapa pun sama je. Dia tidak ada pengecualian. Maka sebab tu sebolehnya dalam 24 jam hidup kita ni, kalau boleh bagi 24 jam atau dalam keadaan nak tidur, pilah ambil wuduk. Bangun dari tidur tu kalau boleh jaga wuduk. Usahakan. Saya yakin benda ni mungkin agak susah tapi tak mustahil insya-Allah. Tak mustahil insya-Allah untuk kita sama-sama jaga. Jadi tu ustaz, macam mana nak jaga wuduk waktu nak tidur? Ambil wuduk, lepas tu tak apalah nak peluk bini, peluk je lah, tak apalah, at least kita tidur dalam keadaan kita dah ambil wuduk. Peluk tu batal tak wuduk? Batal lah peluk hang. Kalau hang peluk bini hang, kalau hang peluk anak tak batal kan? Peluk bini batal lah, ataupun bersentuhan duduk di atas katil takkan nak buat. Dia kata ustaz, sebab kalau ustaz ajak berwuduk jadi kami buat sempadan. Isteri saya kena duduk ujung katil, saya ujung katil sebab nak jaga wuduk tak mau bagi batal. Janganlah buat macam tu, macam biasalah. Nak pegang tangan dia pegang, nak cium dia cium, tak ada masalah. Tapi kita tidur tu dalam keadaan kita ambil wuduk dulu. Ya of course waktu kita pegang tu dalam keadaan terbatal, tapi tidur itu dalam keadaan kita dah mula mengambil wuduk, walaupun terbatal di atas katil tu, pegang isteri ataupun pegang tangan dan sebagainya tak apalah batal, tapi dalam keadaan kekal kita dalam keadaan berwuduk. Cuma wuduk tu dah lagi nak bangun nak sembahyang ambil wuduk lain lah. Tak sah dah. Sebab dah terbatal. Tapi sebelum tu tetap dalam keadaan fatrah yang kita dah berwuduk mudah-mudahan. Sebab kita nak mati tak tahu bila. Yang confirm memang mati. Hang siapa ke, laki ke perempuan, muda tua dia tak kira, sakit ke sihat tak. Kalau kita tengok di ICU sekarang beratus orang kan duk dirawat dalam ICU. Ada orang yang alhamdulillah boleh Allah izinkan sembuh. Tapi ada orang yang duk di hospital biasa yang wad biasa je boleh meninggal. Meninggal pula sebab apa? Sebab tercekik ayam, sebab mungkin jantung, sebab macam-macam lah. Jadi mati tak pernah berhajat kepada apa-apa pun. Tak berhajat kepada sesuatu benda yang lain pun. Jadi dalam bab ni kita ambil manfaat dalam solat samad. Kita sama-sama ambil fadilat untuk, kalau boleh tuan-tuan, seboleh-bolehnya kita usahakanlah. Kita usahakan untuk berwuduk, kekalkan, insya-Allah esok kita akan habiskan. Dan sebab inilah fatrah yang terbaik. Kak Ruqyah Hashim, terbatalkah wuduk kalau tersentuh orang non-muslim? Menarik soalan ni. Wallahu a'lam, saya nak jawab saya tak berani sebab saya tak tahu. Saya tak ingat, bukan saya pernah belajar tapi tak ingat dalam bab ni. Tak apa, saya jawab esok. Boleh tak Kak Ruqyah Hashim?
Saya study sikit malam ni, esok saya akan cerita tentang batal ke tidak wuduk kalau kita bersentuhan dengan orang non-muslim. Dari segi aurat, contohnya kita duduk homestay, duduk satu bilik dengan orang bukan Islam, walaupun dia perempuan, maka aurat tetap kena jaga. Tu sebut tu pendapat yang agak kuat. Cuma dalam bab bersentuhan ni saya tak pasti, kalau maksudnya sama jantina lah kan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Cuma jawapan saya buat masa ni, saya jawab saya tak tahu dulu. Esok saya akan jawab. Malam ni saya akan study sikit. Tu saya kata saya ni bukan pandai nak jawab soalan. Saya bukannya tok guru macam guru-guru yang lain yang ilmu mereka fi sudur, saya ilmu saya fi kutub. Banyak di buku. Jadi saya kena ulang lah, insya-Allah. Ustaz, macam mana kalau was-was dengan keadaan sekeliling, takut ada najis ke, kadang-kadang nak jaga wuduk, pijak lantai apa. Okey, dalam bab ni benda yang dia kembali kepada asal lah, benda yang tak nampak consider tak ada. Janganlah sampai kita siasat dia pi kat lantai dicium. Siasat pula macam dengan detektif Conan kan. Tanya anak dia, bila kali terakhir kamu melalui jalan ini? Atau bila kali terakhir kamu kencing di atas jalan ini? Tak perlulah sampai peringkat macam tu. Cuma pada yang tempat yang memang diyakini berpotensi wujudnya najis. Contohnya macam depan pintu bilik ayam. Maka eloknya letaklah pelapik. Ataupun kerap mop lantai dan sebagainya lah. Janganlah sampai kita nak siasat benda yang tak perlu. Ni dia detail gila, ambil tu tolong kantor ada alat pula kan. Tak perlulah sampai peringkat macam tu. Sebab tu saya kata tadi, sebolehnya kalau boleh untuk tempat solat ada mihrab khusus, apa tempat solat yang khusus. Kalau duduk dalam rumah kau umi nonoi kau umi nonoi, dia tahu macam mana. Kalau boleh nak jaga wuduk ni dalam keadaan yang you tak tahu, duduk dalam rumah you insya-Allah lah bersih. Kita bersangka baik kata bersih, cuma janganlah sampai dah nampak yang kencing pun duk sangka baik lagi. Jadi benda-benda yang macam tu, Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah dah 9.30, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam ni. Insya-Allah esok malam kalau tak ada arah yang melintang, kita jumpa lagi untuk sambungan pada siri yang ke-13 pengajian kita, sifat Safinatun Najah dan 40 hadis di akhir zaman. Dan tolong bantu saya kongsi-kongsi dan sharekan pada sahabat yang lain. Tag sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah. Dan pada sahabat-sahabat yang mungkin yang belum dapatkan buku, kita siapkan satu buku, boleh keluarkan iklan buku tu. Ambil satu gambar, tak siap lagi. Ada satu gambar buku ni, tak apalah, sekali dalam kita baca kafi staff saya akan keluarkan gambar buku tu. Kita tulis Muqtada Dakwah Center, kita siapkan satu buku untuk tuan-tuan, percuma kita tak kenakan apa-apa bayaran, buku amalan dan tip khusus sempena musim wabak COVID-19. Apa doa yang kita nak baca daripada Quran, yang hadis Nabi sebut, ada 10 doa dan amalan, dan apa amalan yang kita boleh buat di rumah. Kan duduk di rumah, kalau tuan-tuan dengar malam dalam radio Zayan FM, saya share hampir 2 jam berkaitan apa tip yang kita boleh buat di rumah. Di rumah ni kita duduk saja, tak tahu nak buat apa, so ada benda-benda yang kita boleh manfaatkanlah. Duduk di rumah, apa yang kita kena buat dengan keluarga, dan apa what do and don'ts. Dan yang paling mahal dalam buku tu, kita ada tips yang Allah ajarkan macam mana nak melalui fasa kegawatan ekonomi melalui surah Yusuf. Balik nanti buka surah Yusuf, cuba tadabbur makna. Allah dah ajarkan pada kita apa teknik nak berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi yang Allah pernah uji Nabi Yusuf AS dan kerajaan Mesir ketika tu 7 tahun musim kemarau dan fasa recession ekonomi mereka, tapi boleh survive. Kita baru 2-3 bulan. So ini baru fasa permulaan. Kalau nak dapatkan buku tu, tuan-tuan pergi di page saya ataupun pergi di page Muqtada Dakwah Center. Tuan-tuan tengok ada tuan-tuan komen jadi di buku tu kata tulis kata saya nak, nanti kalau tuan-tuan tengok dalam di apa ni, di tu kata saya nak, nanti akan dapatkan. Percuma je, kita tidak kenakan apa-apa bayaran. Sepatutnya dia berkata, ustaz jual lah buku tu, boleh dapat dana untuk Muqtada Dakwah Center. Tak apa kan, tuan-tuan nak sumbang, tuan-tuan peribadi tuan-tuan lah, tapi saya niat ikhlas nak bagi, mudah-mudahan tu. Tuan-tuan tengok ada buku tu, tu zikir dan tip menahan keluarga, menahan wabak ancaman. Dan saya izinkan tuan-tuan sebarkan pada orang lain juga. Buku ni insya-Allah daripada Muqtada Dakwah Center, tim kita buat. Saya pun tolong kita bantu-bantulah sekadar mana yang kita boleh. Dapatkan buku ni secara percuma. Tidak kena apa-apa bayaran pun, kupang pun tak kena. Dan ingat, saya bukan jual produk nah. Ustaz bagi buku-buku ni, ustaz nak dapat database kami, nak jual produk ke tak? Terkorak apa? Saya tak jual produk. Saya tak jual ubat kuat, saya tak jual ubat putih, saya tak jual ubat kuri. Tak.
Saya terlibat dalam bidang pendidikan. Sebab tu pendidikan kami di Murtada Dakwah Center mengaji percuma. Kita tak kenakan yuran pendidikan. Yang mak ayah bayar tu atas ihsan mak ayah. Mereka kata, ustaz kami nak bayar ni. Bayar, tak ada masalah. Kalau dia tak bayar pun kita tak paksa. Sebab tu pada saya yakin rezeki tu Allah akan bagi. Ada je ruang-ruang yang lain. Banyak kawan-kawan kita yang bantu. Cuma buku-buku ni percuma. Not a single sen kita ambil, tuan-tuan boleh dapatkan secara percuma dan saya izinkan. Contoh macam Kak Zurai Sikim, Zulkifli. Kak Zurai Sikim ni sahabat baik saya ni, kak angkat saya. Dia kata, ustaz saya nak bagi kat tim saya. Boleh, saya izinkan. Dia ada 300-400 orang tim, silakan bagi. Uncle Tiger 2 hari lepas kita mesyuarat, dia kata, ustaz saya nak bagi pada tim saya. Boleh, tidak ada masalah. Saya tidak akan claim apa-apa. Ya, ibu. Ibu, sebab kita fokus kepada ibu lah. Sebab buku sekarang ni orang dah kurang membaca buku yang fizikal, so kita datang ke dalam bentuk e-book. Macam mana dapatkan buku? Tuan-tuan dapatkan buku ni, tuan-tuan nak print, boleh print, saya izinkan. Tuan-tuannya print, tuan-tuan buat 100, tuan-tuan nak sedekah ke orang, boleh, saya izinkan, insya-Allah. Tidak ada masalah. Bukan hak cipta terpelihara sangat pun, saya buat ni niat nak bagi ke orang, insya-Allah. Dan ada lagi beberapa buku e-book yang kita tengah siapkan untuk kita bagilah manfaat apa yang kita boleh buat dalam fasa-fasa yang macam ni, insya-Allah. Nak dapatkan macam mana? Tuan-tuan pergi di page Murtada Dakwah Center ataupun di page saya. Page saya ni, tuan-tuan tengok ada satu post. Tuan-tuan tulis dia dekat post buku tu, tuan-tuan kata saya nak. InsyaAllah nanti tim saya akan contact untuk hantar kepada tuan-tuan secara peribadi tu lah. Ataupun boleh buka di page, di website madatcenter.com. Madat Center, MADAD Center.com. Boleh pergi Madat Center. Ataupun mudahnya tuan pergi di page lah. Tuan-tuan komen saya nak, nanti tim saya akan bantu insyaAllah. Jadi sekadar tu dulu insyaAllah. Jom menutup, kita akan baca surah Al-Kahfi sama-sama sebelum kita tutup dengan bacaan doa insyaAllah. Maka surah Al-Kahfi muka surat 293. A'udzu billahi minasy syaitanir